Getas Kelantan, perisa manis, snack lokal. Sekali bungkusan dibuka, habis tak terkata. Like dan follow @snacklokalmy untuk tempahan dan pembelian. Trip ke Singapura ini merupakan kerjasama antara Al-Murtajis Travel and Tours bersama dengan Jemaah Masjid Taman Tamin Jaya, Balakong, Selangor, yang mana pihak penganjur telah mempelawa Inspire Media Production untuk bersama dalam trip ini. Kami tiba di Johor Bahru sebelum waktu subuh dan singgahan kami ialah Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Dengan suasana dini hari yang menghampiri waktu subuh dan juga seni bina masjid ini yang agak menarik, iaitu seni bina Islam dicampuri dengan seni bina Inggeris era Victoria, menggamit suasana kami sambil menunggu solat di waktu subuh. Masjid yang mampu memuatkan 2,000 jemaah dalam satu-satu masa ini didirikan pada 1892 dan siap dibina dan dirasmikan pada tahun 1900 oleh Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Dinamakan sebagai Masjid Negeri Sultan Abu Bakar kerana ia dititahkan oleh Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim, iaitu ayahanda kepada Sultan Ibrahim itu sendiri. Namun, baginda mangkat pada 1895. Kami singgah untuk bersarapan di Warung Saga, sebuah warung yang daripada pandangan mata ia bagaikan warung yang biasa, tetapi terselit keunikan di segenap dinding yang ada di dalam warung ini. Pelbagai gambar yang ditampal, dipaparkan di dinding-dinding di dalam Warung Saga, daripada gambar bersejarah daripada dulu sampai sekarang di negeri Johor dan juga Malaysia. Perdana Menteri, Ketua Polis Negara, Menteri Besar negeri Johor, semua ditampal di sini, dan ada dis hitam dan juga beberapa barang antik yang saya kira kalau kita share dekat kanak-kanak generasi kini, mereka mungkin tidak kenal dengan perkataan jukebox, mereka tidak kenal tentang piring hitam mungkin, dan ianya menceriakan kami sebelum kami melangkah ke seberang Selat Tebrau. Lokasi pertama yang kami jejaki di bumi Singapura ini ialah Universal Studio yang terletak di Pulau Sentosa. Saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi kerana umum mengetahui bahawa Universal Studio ialah sebuah taman tema berkelas dunia. Menarik ramai pelancong hadir ke negara Singapura ini. Sekarang ni saya kat Universal Studio, tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Sebab saya kira semua orang pun dah biasa datang sini kalau datang ke Singapura. Dikiranya kalau datang Singapura tak datang sini tak sampai. Tak cukup wishlist lah. Jadi tadi pun kita dah tengok ada golongan
rombongan untuk trip ni nampak bersukaria, dan dia bukan sekadar kita datang untuk kita nak tonjolkan tentang kemegahan industri media oleh Barat. Tapi sebaliknya, kalau kita ambil manfaat daripada kreativiti mereka dan kita gabungkan dengan perkara yang saya kira sesuai dengan budaya kita, kita boleh mewujudkan industri kreatif yang bertaraf antarabangsa sebenarnya. Dan sudah ada beberapa pengusaha yang mewujudkan, menerbitkan kandungan konten berkualiti untuk tontonan kita semua. Namun tahukah anda, di sebalik nama Pulau Sentosa ini, nama asal pulau ini ialah Pulau Belakang Mati. Dinamakan sebagai Pulau Belakang Mati ini ialah kerana pada suatu zaman dahulu, pulau ini amat ditakuti oleh pedagang-pedagang kapal kerana terletaknya lanun-lanun yang aktif menjalankan kegiatan merompak kapal-kapal pedagang dan membunuh saudagar-saudagar yang melalui kawasan ini. Setelah penjenamaan semula Pulau Sentosa ini pada tahun 1972, nama Pulau Belakang Mati telah pun menjadi sejarah. Setelah keluar dari Pulau Sentosa, kami tertarik dengan sebuah masjid yang terletak di Teluk Belangah. Masjid Temenggung Daing Ibrahim ini berada di bawah taklukan Kesultanan Negeri Johor dan bersebelahan dengan Masjid Temenggung Daing Ibrahim terletaknya makam Tengku Daing Ibrahim yang merupakan ayahanda kepada Sultan Abu Bakar. Selain daripada kedaulatan masjid ini yang di bawah naungan Kesultanan Negeri Johor, masjid ini dari sudut khutbahnya, doa ataupun perihal yang melibatkan hal ihwal agama Islam di kawasan ini, ianya terletak ataupun tertakluk dengan Jabatan Agama Johor. Sekaligus ia bermaksud Majlis Agama Islam Singapura tidak boleh masuk campur di dalam pengurusan masjid ini. Sekarang saya berada di Masjid Temenggung Daing Ibrahim di Teluk Belangah, Singapura, dan ini merupakan satu-satunya masjid yang kedaulatan tanahnya berada di bawah kerajaan ataupun pentadbiran Kesultanan Johor Darul Takzim di tanah Singapura. Dan di belakang sana nanti kita akan cuba untuk menjejaki makam diraja Temenggung Daing Ibrahim, dan kita pun telah menunaikan solat di sini. Sebuah masjid yang saya kira binaannya sederhana tetapi cukup penting dari sudut sejarah dan juga kedaulatan negeri Johor di tanah Singapura ini. Seterusnya kami singgah ke Bugis, yang mana rombongan kami ini singgah membeli sedikit cenderamata, yang mana kawasan ini terdapat kedai yang menerima ataupun membenarkan penggunaan ringgit Malaysia di dalam urusan jual beli, maka memudahkan kami-kami lah, terutamanya saya ni yang mana kaya ringgit Malaysia, lupa nak tukar duit. Jadi ada kedai macam ni bagus jugalah kan. Setelah membeli belah dan melihat suasana di sekitar Bugis, kami singgah di Masjid Sultan, yang mana masjid ini diiktiraf sebagai monumen kebangsaan oleh kerajaan Singapura pada tahun 1975. Masjid Sultan ini didirikan sempena dengan Sultan Hussein Shah, iaitu sultan terakhir di bumi Singapura. Dan agak menariknya, masjid yang dibina pada tahun 1824 ini, di bawah kubah masjid yang berwarna emas itu ada deretan botol kicap yang menyokong
binaan kubah itu. Jadi ini memberi simbolik bahawa selain daripada Sultan Hussein Shah yang mendirikan masjid ini, pelbagai kelompok masyarakat turut menyumbang untuk mendirikan. Bermaksud golongan miskin yang ingin mendirikan sebuah masjid atas dasar takwa, walaupun mereka tidak mempunyai wang yang banyak, mereka hanya dapat menyumbang botol kicap. Tetapi botol kicap itulah yang masih lagi terus menyokong kubah Masjid Sultan sehingga kini. Dan kita cuba bayangkan, masjid ini dibina pada 1824. Sekarang kita ini 2020. Berapa banyak pahala amal jariah yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang menyumbang botol kicap itu. Ia memberi simbolik bahawa pahala ni dia bukan sesuatu yang perlu disumbang dengan dana yang besar, tetapi dengan sumbangan yang kecil tetapi ikhlas, maka ditonjolkan bahawa ianya kekal dan dapat dilihat. Ini dalam konteks Masjid Sultan ini. Destinasi rombongan ini selepas daripada Masjid Sultan ialah Merlion, landmark utama yang wajib disinggahi kalau sesiapa datang Singapura. Tak ada gambar dengan duyung singa ni, rasa macam tak komplit lah kan. Jadi selepas daripada Merlion itu, kami cuba untuk pergi beberapa tempat, dan antara lokasi yang ditunggu-tunggu ialah Garden by the Base, yang mana kawasan tropika yang wajib disinggahi oleh semua orang. Namun di dalam trip itu hujan turun selebat-lebatnya. Maka kami pergi sekali lagi dan melihat suasana Garden by the Base di waktu malam. Jadi sekian sahaja trip kami ke bumi Singapura ini, dan terima kasih kepada Al-Murtajiz Travel yang mempelawa pihak Inspire Media untuk bersama di dalam trip ini. Kepada anda ataupun kepada mana-mana syarikat yang ingin mempelawa kami berkolaborasi untuk Travelog 48 jam ini, kami alu-alukan, jangan lupa untuk subscribe di Inspire Media Malaysia, like page Facebook kami Inspire Media Malaysia, dan follow Instagram kami Inspire Media Production untuk mengetahui episod-episod yang akan kami upload pada masa akan datang.